dan penggunaan air sehari terhad. Itu boleh muat dalam lebih kurang 12 orang. So total 80. Alhamdulillah. Oi, best hari ni. Kita buat apa tu, water confidence. Bergeleng-geleng dalam air, telan air laut. Tapi it's worth it lah, best. Apa yang paling best? Water confidence lah. Kan tadi best tak? Kau tadi pun best kak. Datang sini tadi. Oh, very interesting experience. But the sea was a bit rough. So kami memang Okey. naik boat tu memang ni lah. Experience lah, good experience. Komen dengan pulau. Oh, pulau cantik lah, well maintained. Dia apa tu, dia tak nak ramai orang datang sini. So dia memang restrict the ni lah, the people coming here supaya the pulau ni natural lah. Tak adalah spoiled by the apa tu, too much human activity lah. Kalau setakat ni aktiviti day one okey. Okay, they want okay. We're looking forward to next few days lah. Kejap, kira masa. Okey, Tok. Bagi saya, program yang dianjurkan oleh Kementerian Kerja Raya ni merupakan julung-julung kali diadakan untuk memupuk semangat kekitaan lah di kalangan pegawai dan kaki tangan. Dan lokasi yang dipilih pun amat sesuai, jauh daripada pusat bandar, kehidupan hiruk-pikuk kesakan dan sebagainya. Dan di sini kita boleh dapat satu suasana yang bertenang lah. Dan aktiviti-aktiviti yang dirancang juga setakat ni yang kita telah ikut memang menarik lah. Pulau Bidong ni, kalau ikut pengalaman saya masa kecil-kecil dulu saya suka menonton dokumentari dan membaca. Jadi saya masih ingat masa saya dalam darjah 3, darjah 4 sekitar tahun awal 80-an. Masa tu memang telah didedahkan lah di mana Pulau Bidong Terengganu ni sebagai salah satu daripada tempat pelarian Vietnam yang terkesan dengan peperangan saudara antara Vietnam Barat, Vietnam Selatan dan Utara pada masa itu. Mereka transit di sini sebelum ditempatkan ke negara ketiga di bawah skim United Nations Refugee. Jadi kalau tak salah saya dari tahun 79 hingga tahun awal 90-an memang dibuka untuk pelarian Vietnam di sini. Tapi kemuncak dia antara 79 hingga 85 tahun 85 tu memang di sini merupakan penempatan Vietnam lah. Dan mereka transit di sini sebelum ditempatkan ke negara-negara ketiga lah. Contoh ada yang pergi ke Eropah, Australia dan sebagainya. Dan saya juga ada menonton dokumentari pada masa itulah
menunjukkan betapa ramainya komuniti Vietnam yang difahamkan esok kita akan pergi menjejaki lah peninggalan ataupun kesan daripada peninggalan penempatan Vietnam di sini. Difahamkan hampir 40,000 komuniti bilangan pelarian Vietnam yang pernah tinggal di sini antara tahun 79 hingga tahun 85. Dan dalam satu masa tu pernah 18,000 di Pulau Bidong ni. Jadi pulau ni merupakan, kalau kita tanya mungkin pelarian yang masa dia sampai di sini kanak-kanak dalam umur 10-12 tahun. Sekarang ni umur dia mungkin dalam 40 tahun ke atas. Mereka boleh ceritakan pengalaman 3-4 tahun mereka di sini, tempat permainan mereka dibesarkan. Dan rasa ini merupakan antara lokasi yang boleh dimajukan untuk pelancongan pada masa depan oleh kerajaan negeri. Disebabkan oleh pantai yang tak tercemar dan juga bentuk muka bumi yang boleh menggalakkan itu untuk mengadakan aktiviti outdoor lah. Jadi dari segi memang masa hadapan cerah lah untuk Pulau Bidong ni dimajukan. Jadi saya berpandangan kerajaan negeri boleh bekerjasama dengan kerajaan pusat melalui MOTEC pelancongan untuk membina lebih banyak aktiviti lah di Pulau Bidong. Tapi kita kena dalam masa yang sama kena pastikan aspek kelestarian di sini dipelihara lah. Contohnya macam koral ataupun terumbu karang, pantai yang bersih, pasir. Yang ini kita kena ambil perhatian supaya generasi akan datang akan dapat datang di sini dan merasai sendiri. Jadi kalau kita tak menjaga alam sekitar kita, dikuatiri akan menjadi satu tempat yang akan rosak pada masa hadapan. Jadi itu harapan saya supaya Pulau Bidong ni potensinya sangat besar, dimajukan lagi untuk sukan air dan juga sukan hiking. Bila kita buat program ni, kita bukanlah kita nak mendera ke ataupun ambil masa berharga untuk perempuan. Sebab kita buat ni adalah sebab kita melihat perempuan ni adalah aset kepada nation, aset untuk membolehkan apa yang polisi kerajaan itu tercapai. So jadinya dengan program seperti ini, satu program yang untuk kita rehat sebentar, ambil nafas. Okay, kalau kita memanah tu kita tarik punya panah kan, belakang terus kita lepaskan. So maknanya benda tu bukanlah untuk kita membebankan, tapi untuk kita refresh, recall ataupun kita melihat semula diri kita. Okay? Mungkin kita selama ni terlalu terbeban dengan kerja sampai kita terlupa dengan diri kita, terlupa dengan pembangunan kerjaya kita. So jadinya dengan peluang ada ni, yang program yang bersifat fizikal tapi ada pengisian yang menarik yang takkan jumpa di tempat lain. Okay? So jadinya benda tu boleh kita melihat semula kebayaan diri kita, lihat semula selepas ini pada hari Isnin nanti apa yang kita akan buat di office, apa yang kita akan lakukan di pejabat, apa yang kita akan cuba capai untuk memenuhi hasil kerajaan, untuk memenuhi keperluan rakyat kita. So jadinya inilah masanya untuk kita lihat semula. Dan inilah juga peluang untuk kita bersosial lebih tidak formal dengan bos kita. Kalau sebut Bahrain tak ada siapa kenal di sini. Dia ada nama dia. Dari nama tu nanti biar dia sendiri mungkin dah introduce, tapi biarlah dia sebut sendiri. Dan saya sebenarnya bukan kali pertama di sini, kesekian kali ke pulau ini, dan sebab itu saya confident, saya nak anda semua menjejakkan kaki ke sini. Ketika saya melihat kita ada potensial yang cukup besar, kerana saya sedar apabila saya didatangkan ke kementerian ini adalah sebagai timbalan kepada Datuk Yesu. Artinya saya ini membantu Datuk Yesu mengemudi kementerian. Kebetulan saya diberikan suatu sektor yang cukup penting, sangat penting sebenarnya, dasar dan pembangunan, for business kementerian. Ya, Cik Muzari, Cik Muzari, terima kasih. Saya sangat sepatutnya saya terima kasih apabila rumutan saya, rintihan saya didengari oleh beliau.
apabila beliau membentangkan tentang perspektif latihan di kementerian dan di mana kita, saya komplain pada Cik Uzari, please give me some time to be with my team somewhere supaya kita dapat sama-sama kenal mengenali dan kita dapat sama-sama belajar benda baru. Ya? Pulau ini memang menyimpan banyak sejarah dan pulau ini juga telah menyediakan latihan kepada banyak kumpulan. Sejak dibuka, saya rasa saya tak lupa, saya dah lupa kumpulan yang keberapa dalam konteks yang datang hadir ke sini. Saya difahamkan tadi, Alor beritahu saya untuk 2-3 bulan pertama ni, more than 40 application they receive for each of the group untuk datang dan berada di sini dan menjalankan aktiviti. Sebut Terengganu, kita hanya tahu Pulau Perhentian dan Pulau Redang. Rupanya ada Pulau Bido. Ya. Dari sebab itu bila saya mula-mula sebut susah. Saya nak yakinkan mereka wujud Pulau Bido. Rupanya ada. Ya. Tetapi ramai yang tahu, especially tadi dalam syarat saya dengan Dato' Ong dan Dato' Ketsu. Dato' Ong ada sedikit pengetahuan tentang pulau ini dan ada beberapa pesanan beliau kepada saya dan juga Cik Uzari untuk kita di sini. Tapi saya katakan kepada beliau, don't worry, kerana kami datang as a team, apa yang ada pun mereka tak berani datang dekat dengan kita. Ya? InsyaAllah tak ada, Cik Mariam? Tak ada. Okey, selamat. Okey, balik kepada expectation saya. Sebelum saya sebut itu, saya nak sebutkan beberapa pengorbanan kecil yang telah kita buat bersama sebelum kita menjejakkan kaki di sini. Bukan mudah, saya tahu ini merupakan sebuah perjalanan yang cukup sukar. Untuk makluman semua, saya menerima banyak sangat surat cinta untuk menarik diri daripada berada di sini pada malam ini, pada hari ini dan pada 2-3 hari ini. Banyak sangat yang merungut, banyak sangat yang memohon, banyak sangat yang mengatakan mereka tidak bersedia untuk hadir. Dan saya berbincang dengan kerjasama semua unsur bahagian. Saya kena juga bagi penghormatan kepada Dato' Zarul. Dato', you and team, I think pada saya lah, saya rasa sangat gembira kerana mendapat sepenuh support daripada tim Dato' Zarul. Dan Cik Azman dalam kesibukannya sempat juga dia selesaikan tugas dan hadir juga ke pulau ini. Saya rasa, saya ingatkan saya tak dapat jumpa dia. Dia promise to meet me in Lido. Dia ada. Thank you Man, kerana all the way support saya. Cik Mat Rosmi, walaupun petang tadi ada pengalaman yang sangat sesuatu yang sangat baru bernilai dalam kehidupan dia. First time dia rasa, dia tahu yang rupanya elaktomasin. Dia test tadi, tapi bukan test sikit-sikit, tapi bukan satu gelas lah. Tetapi rupanya dia kata nothing, air laut tak ada apa. So, thank you dan juga Cik Alina kerana menggerakkan tim anda. Walaupun kita tidak directly belajar dalam kelas, tetapi kita masing-masing akan membentuk karakter diri masing-masing. Kurang-kurangnya kita akan mencari pengalaman baru bersama yang kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan. Sekurang-kurangnya kita duduk di tepi pantai, di atas batu di ujung bukit sana, kita merenung, renew, refresh dan kita melihat balik. Ya? Terima kasih kerana support saya dan support kami semua. Ya? Dan rakan-rakan yang lain juga yang saya rasa memang banyak sangat komitmen yang terpaksa anda korbankan. Zakinan, peserta paling akhir terima surat tawaran tetapi mewakili pejabat Datuk KSU, Datuk Dr. KSU. Saya sangat-sangat menghargai support yang ditunjukkan. Please tolong jadi mata dan telinga pada Datuk KSU, yang baik-baik saja, yang nakal-nakal tak tepi, untuk kita sama-sama pertingkatkan prestasi tim kita. Dan sama kita juga ada Cik Suhaili. Cik Suhaili mana dia? Yang merupakan orang kuat Ketua Pengarah Kerja Raya yang juga hadir bersama tanpa disedari dia datang. Rupanya datang ada mission. Ada 2 mission. Mission 1 faham, mission 2 katanya lepas kita dia pula nak bawa tim all the pengarah negeri untuk datang ke sini dan share something. Ya. Baik. Kita ada pembantu-pembantu yang bersiap sedia untuk bersama. Bukan orang asing pada saya. Mereka adalah guru-guru
dive saya. Tengok Kamarul bawa ikut saya masa mula-mula saya ambil kelas menyelam. Dia kata saya ni berenang macam apa bukan macam penyu. Macam apa? Saya ingat lagi komplain dia. Laju sangat. Macam orang mula-mula buat basikal. Laju sangat. Jadi saya excited. Rupanya menyelam ni, diving ni kena slow and steady. Tetapi saya pecut terus dia 5. Ya. Akhirnya gas saya cepat habis. Cepat pancit lah. Ya. Terima kasih kerana memberikan ilmu yang sangat bernilai. Saya dapat lesen SDI ke PD? SDI di sini. Padi saya, merangkap cikgu saya, sekolah Cik Farim yang mengajar saya bagaimana nak bermain dengan Nemo. Saya silap, saya sentuh, saya dah pesan jangan sentuh pelindung Nemo itu kerana dia sangat poisonous. Kerana bila kita sentuh dia akan cepat cari tangan kita. Ya, sebab itu saya dah beli sarung tangan yang sesuai untuk saya insyaAllah besok untuk explore. Saya tidak ada apa-apa lagi mesej yang lebih daripada apa yang telah saya kongsikan kerana sesi ini adalah sesi anda semua. Sesi ini adalah sesi anda bersama dengan kumpulan masing-masing dan kita akan malam ini melakukan sedikit aktiviti yang akan dibantu oleh Cik Bahrim dan tim. Cuma saya mendoakan tuan-tuan dan puan-puan enjoy selama berada di sini. Kalau ada sedikit sebanyak kekurangan, anggaplah itu sebagai cabaran yang mana kita perlu tangani bersama. Perjalanan jauh kita daripada mula-mula dapat surat tawaran khusus, bermain dengan perasaan, macam mana nak meyakinkan diri bahawa kita kena hadir, kemudian kena hadir bukan dengan kapal terbang yang jusasi yang 54 yang sepatutnya boleh naik first class, terpaksa naik business class, terpaksa naik bus. Ya, saya katakan tidak ada special treatment for this course, semuanya kena bersama daripada awal. Tanya, kerana saya tengok semalam di Dewan, Datuk Zaro dan tim, semuanya ceria. Cik Mat datang dengan pihak saya tanya dia, Cik Mat, saya dah excluded you. Dah kata Cik Mat, tak payah datang. No, saya dah datang. Sebab Rosli, walaupun saya jarang dapat jumpa dia kerana kesibukan menyediakan dokumen-dokumen, tetapi on the day, dia muncul. Dan yang lain-lain juga. Dan saya bawakan juga Abang Hashim dan siapa nama? Syam. Dua ni adalah orang yang akan membantu menjaga persekitaran kita supaya kita rasa selesa. Walaupun Cik Farim dan Enko sudah ada, tetapi saya bawa ekstra. Abang Hashim ni jangan marah dengan dia. Lebih kurang dia ada pantang larang dia. Tapi Abang Hashim saya bawa khusus untuk bersama kita sebagai orang lama dan juga untuk melihat menasihati kita dalam hal-hal tertentu. Kan? Daripada UKK, terima kasih pihak JKR, Abang Aziz kerana support ya, dan tim kerana support setiap aktiviti tidak terlepas daripada kamera dan video yang telah pun beliau setkan untuk kita. Dan di akhir program kita akan hasilkan sebuah video yang cukup cantik, telemovie ataupun video the movie yang akan kita part 1 ya. Kerana saya difahamkan akan ada part 2. Sama ada grup ini atau grup lain daripada sektor yang sama ataupun daripada sektor pengurusan. Saya percaya sektor perusahaan akan menyusul ya. Kalaupun bukan di sini, mereka akan juga mengadakan karya besar. Siapa? Azizul, be careful sebab anda belum fit sepenuhnya. Walaupun masih lagi bergelut dengan masalah kesihatan, beliau tetap hadir. Terima kasih kerana anda menunjukkan semangat yang cukup kental. Saya nak tim saya begitu. Tak mengenal penat lelah, 8 jam naik bas, turun, rehat sekejap di homestay, tak breakfast dan tidak, naik boat pula di lambung ombak, bermain dengan cabaran fizikal dan mental dan akhirnya tuan-tuan berada di sini. Ingatkan duduk tak boleh masuk bilik seorang-seorang. Masuk-masuk kena share pula dalam bilik, dalam dorm ya. Jadi itu satu lagi cabaran. Cabaran demi cabaran terpaksa tuan-tuan lalui sebelum anda dapat melengkapkan khusus kita di perjumpaan himpunan kita pada kali. Kalau tuan-tuan ada apa-apa sepanjang hari ini, besok dan lusa, insyaAllah urus dia dan juga saya sendiri akan sentiasa mendengar dan memenuhi keperluan. Kalau ada di kalangan kita yang merasakan ada limitation untuk aktiviti kita,
khususnya besok yang melibatkan fizikal, tolong maklumkan kepada guru setia kerana kita akan cuba adjust accordingly. Kita akan cuba ubah sesuai berdasarkan kemampuan masing-masing. But I believe semuanya mempunyai semangat yang kental untuk melaksanakan. Sepanjang pulau ini cabarannya saya yakin boleh dilalui oleh anda semua. Saya sudah laluinya beberapa kali, saya tak nampak ada halangan besar. Kecuali semangat kita tidak kuat. Saya bermula di Pulau Bidung pada tahun 1993 sampai ke sebelah sana. Tanah ni adalah salah satu stesen yang diberikan oleh Kerajaan Negeri dengan pajakan negeri 99 tahun daripada tahun 1979. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Okey, saya hari ini menjadi ketua, segala ketua. Ketua untuk trekking je. Okey, trekking kita ni jarak dalam 1.3 kilo je. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi majriha wa mursaha. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini aja. Kita setakat ni je. Tungap aku buat. Cukup angin? Cukup tambah ni. Ataupun negara maju macam Australia, New Zealand, UK, Europe yang dia orang dah berjaya. Sekarang ni umur dia mungkin dalam bayi-bayi saya 40, akhir 40-an atau 50-an, dia datang balik. SUB, mana SUB? Come on! SUB, come on! Panggilan pulau. SUB, kena laungkan nama dia. Panggilan pulau, bos. Oh, dia Video call dulu. Dia dengan kenduri tu kat kampung. I like your word. Sama dengan Cik Fauzi. Cik Fauzi tu. Cik Fauzi? Ha? Cik Fauzi. Dia boleh tak apalah. Ni Tirut. Ni apa? Naim. Okey. Sampai. Okay. Naim! Kiru! Ada video dia. Video dia. No, video ni. Nak satu bukan dia. Ada video, ada video. Tu. Wani. On tak? Sampai akhirnya ke destinasi terakhir. Yes! Di kampung Vietnam kau. Kita nak berenang lagi. Selalu pergi checkpoint. Thank you, Datuk. Thank you. Mungkin tak ada kerja ataupun bukan united sebagainya. Saya cakap first 40,000 dijanjikan dengan pergi ke negara ketiga. So kita start balik dengan ni. Is Teluk UMT. Brand dia macam itu kan darah dia. Simen. Boleh dia tumbuh atas simen. Dia letak je untuk pegang. Pegang je. Kat situ. Kalau kita pegang jangan pegang atas dia. Bawah dia. Kalau kita pegang atas dia luka, kita letak ke bawah laut dia mati. Ada apa-apa tangan kita tu dia mati.
Kena Ben. Lama dah. Okey, kejap. Okey, ready, start. Bola dia kena. Okey, satu. Tebak pula rasa. Kau kena cakap. Dua. Tanda tu. Dua orang. Okey, masuk jalan. Captain. Mana lagi? Siapa lagi angkat tangan? Sahabat kita yang terdakwa, siapa yang nak say something, say something, one simple things, experience dan lain-lain kita boleh gunakan. Bagi pihak DPP, saya mewakili semua. Sebenarnya pada pihak awal, selepas menerima email daripada Datuk yang mewajibkan semua hadir untuk tim ini, saya secara pribadi saya memang menggemari aktiviti outdoor dan tapi saya agak khawatir penerimaan antara pegawai saya sebabkan pelbagai reaksi yang saya dapat daripada pegawai. Namun akhirnya alhamdulillah majoriti daripada mereka hadir pada sesi ini. Sebenarnya team building ini amat penting sekali untuk memupuk semangat kekitaan dan persaudaraan di kalangan semua pegawai dan kekitaan. Cuma dari segi bahagian sendiri mungkin kita tak ada masa yang cukup untuk buat satu program seperti ini. Jadi apabila Datuk inisiatif Datuk untuk mewujudkan mengadakan program ini melibatkan semua bahagian-bahagian bawah DP dasar dan pembangunan, jadi saya memang lakukan sekurang-kurangnya untuk bahagian pembangunan dan perswastaan. Kami ada wakil yang ramai yang dapat hadir dan secara pribadi juga saya memang berharap kalau untuk sesi-sesi yang akan datang dapat diluaskan juga program team building ini di bawah DP ini kepada bukan sahaja pegawai tetapi juga kepada kakitangan sokongan bahagian sebagaimana yang kita pernah lihat dulu. Kita juga ada ekspedisi jalan, berpedia dan boleh kita keluar apa-apa dan kenal budi sesama kita lah. Dan ini amat penting lah untuk kita SPB Corp melibatkan semua kaki tangan dan pegawai di Kementerian Kerja Raya. Jadi akhir sekali alhamdulillah insyaAllah esok kalau kita balik dengan kenangan yang indah lah di Pulau Bidung ni. Satu tempat yang mungkin kalau Datuk Badrul tak bawa kita ke sini, saya rasa tak ada siapa yang nak hadir lah atas inisiatif sendiri kan, kecuali untuk yang mengenai aktiviti sukan scuba diving. First of all, kita tak tahu tempat ni dan secondly bukan senang nak datang sini je. Dan saya really appreciate lah because this the time for us. Bagi saya juga lah, saya pun tak berpeluang nak kenal sama staff saya. So alhamdulillah, sini lah saya.
Saya dapat berkenalan dengan staff saya juga. Dan juga bahagian-bahagian lain macam bahagian Dato' Zaro, bahagian apa ni PDA, bahagian apa tu facility. Tempat saya ni banyak jalan sebab baru selesai jalan. Selesai jalan ada office. So terima kasih Dato', because dengan adanya program ni kita dapat berkenalan sama staff kita dan juga dengan bahagian-bahagian lain di Kerja Raya. Dan hopefully sebab kita dah ada bonding, so senanglah kita kerja. Dulu mungkin kita kena jumpa formally kan, sekarang ni after ni mungkin just WhatsApp ataupun just call. So hopefully senanglah kita bekerja dan apa tujuan kita untuk mencapai objektif kita, that is to bring development to the country lah. Tu lah kita punya objektif kita. Kita buat jalan, kita buat bridges, itu highways, it's all for the development of the country lah. So I think we would like to say thank you very much lah to Dato' Badrul for arranging this. And sama lah macam colleague saya Dato' Zaro, kita should open up more for other staff. Okay, selamat malam. Daripada bahagian pengurusan fasiliti, saya rasa saya nak panggil punya team member lah. Team member akan Suzy, Intan, Zamri, Samsul dan Azizul. Ada? Sini lah. Saya panggil orang ke depan itu sebab mungkin orang ramai dengar bahagian pengurusan fasiliti tapi tak tahu siapa dalam bahagian pengurusan fasiliti. So ini antara yang berada di bahagian pengurusan fasiliti lah. Intan dia uruskan untuk aset dan quarters. Syamsuziana dia bahagian cawangan jalan Senajong. Cik Samsul cawangan jalan untuk Sabah-Sabah Labuan dan Zamri untuk cawangan Wanganang. So ini antara orang yang mungkin tuan-puan jarang dah jumpa lah sebab banyak outstation. But basically peluang kami ke Pulau Bidong, first of all saya dengar, sebenarnya saya tak dengar nama ni Pulau Bidong. Saya dengar ada Bidong. So ke mana Bidong? Ada pula saya dengar Bandung, mana pula Pulau Bandung. So bila dah check-check sebenarnya okey dekat Terengganu. Tapi memang first time pun saya dengar Pulau Bidong sebenarnya. Terima kasih Datuk kerana membawa kami ke sini. Sebab saya tak pernah tahu cerita Pulau Bidong ni sebenarnya tempat refugee untuk Vietnamese. So terima kasih sekali lagi kepada Datuk kerana membawa kami dan at least kami tahu sejarah lah. Selain pada koral dan juga senyap rakan-rakan kat sini mostly saya kenal. Tapi mungkin ada yang baru saya tak berapa kenal, so nama tak ingat. Macam tadi Datuk baru bagi tahulah, I think basically by right kita ada sedikit ice breaking bagi tahu cerita siapa dan di mana, daripada mana. Sebab basically almost 3 hari kita kenal muka tapi nama tak tahu. So mungkin ada kot mungkin minta just short briefing ataupun introduction lah untuk diri so that kita tahu walaupun nama pendek kita kenal. It's not just about these 3 days, 4 days. Nanti kita balik pun kita kena ingat nama orang juga. Sebelum saya pass kepada Encik Azman, I think saya share, minta rakan BPR saja begitulah apa dia punya pengalaman. Assalamualaikum, selamat petang, selamat malam. Saya Intan Baizura. First thing first, sebenarnya nama saya tak naik untuk datang ke sini. Dan second list, nama saya naik dan saya pun email Datuk. Saya cakap Datuk, saya tak nak datang sebab saya ada outstation a few days ago dan balik pun ada outstation lagi. Tapi Datuk minta kamu WhatsApp saya, no excuse. So it's okay, saya take the challenge dan saya datang juga. Mula-mula memang hati rasa macam kenapa lah kena datang. Tapi bila dah sampai dekat sini, semua benda tu dah berubah. So I really enjoy everything here dan
masa hiking tadi pun kita sempat borak-borak macam nanti kita pergi hiking tempat lain lagi tak? Boleh tak? Okay, dan saya pun air saya tak berapa sangat, saya cepat panik. Tapi Alhamdulillah semalam saya berjaya juga dapat buat aktiviti semalam dan juga snorkeling tadi, walaupun dekat sini je, tapi it's a good experience for me lah. So terima kasih juga pada pihak UMT dan juga pihak Rustia, pada kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya sebenarnya saya ingat dah selamat lah. Sebab macam orang kat sini tak tahu saya punya nama. Saya dah cakap tadi, ni kalau Cik Alina kena ni, kita tak berapa selamat ni. Kena juga. Saya sebenarnya datang kat sini, salah satu yang saya nak ni, saya nak kurus dengan cepat. Dalam masa 3 hari saya nak slim. Gagal. Tak boleh. Allah, 6 kali 7 kali lagi. Itu je lah, yang lain banyak yang lain dah share. Saya lepas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Saya Syamsul Amri bin Maisah lah. Jadi terima kasih kepada Datuk Badrul yang mencetus inisiatif untuk program kali ini. Pada saya pengalaman yang sangat menarik. Semua kebanyakan aktiviti yang saya buat di sini first time lah. Ada yang macam hiking biasa juga, tapi dah lama dah tinggal snorkeling kan, swimming dekat laut semua. Jadi pengalaman yang sangat berharga untuk membina keyakinan diri dan juga bonding antara rakan-rakan di KKL lah, yang muka kenal tapi nama tak kenal. Jumpa dalam meeting tapi tak bersuara dan tak bertegur apa. Tapi at least peluang yang ada pada kali ini, saya dapat berkenalan dengan beberapa orang lagi pegawai lah, secara mudah dan secara direct. Kadang-kadang telefon dengan nama tapi tak kenal muka kan, tapi dia jumpa saya, oh ni muka dia. Okay. Jadi sangat baiklah program macam ni. Harap dapat diteruskan untuk masa akan datang dan juga program yang lebih ramai ni. Itu sahaja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamri, Kalangan Bangunan BPF. Saya pun samalah macam Waitan, tapi sama saya ada, cuma saya minta excuse dengan Datuk lah, sebab saya ada lawatan ni katanya. Tapi kita WhatsApp saya jumpa sendiri Datuk dalam bilik. Tapi yang tu biar saya dengan Datuk dah tu. So saya cakap tengah saya tu atas guideline Datuk, atas guide Datuk macam mana nak handle semua lah. So tak payah cakap banyak, terima kasih. Saya rasa saya kembali kepada aktiviti yang saya suka, yang sudah lama tak buat. Kat 15 tahun saya tak buat balik. Ni masa zaman cuti semua saya buat. Dalam saya ada Marian daripada unit antarabangsa. Saya ada Ilya daripada unit teknikal. Saiful daripada unit antarabangsa. Tan daripada unit teknikal. Chong daripada hubungan industri. Kero daripada hubungan industri as well, dan Ben daripada strategik. So kami bos belum turun nanti ni. Pada asalnya sebenarnya Datuk, kita orang adalah, saya seorang daripada yang mengatakan bahawa the tema disconnected, yang memang kita akan disconnected because 3 of us patutnya akan ke Kelantan besok untuk mesyuarat. So kita kena prepare 2 bag, so dengan dokumen and everything. So kami ada merupakan I think one of yang mengatakan bahawa boleh tak tidak pergi. But siapa yang saya mau cakap sekarang ni adalah this is based on my personal experience. When Datuk mentioned that bila pergi Pulau Bidung is actually disconnected, what I feel is it's actually connected. It's not disconnected because every time saya jumpa mungkin rakan-rakan yang ada di sini, kita masuk ke dalam meeting, the mood is stress. The mood is actually defending, or kita ada strategi ataupun yang nak dikatakan nak lawan, nak make sure tidak jadi, make sure jadi and everything. Tapi bila datang ke sini dan saya boleh bergurau, boleh joking around, dan I think the theme about disconnected, it's something different for me. It's connected, so it's actually reverse. And I hope that
bila berjumpa nanti balik walaupun dalam meeting stres tu kita kurang sikit lah stresnya. So mungkin boleh? Tak lo. Assalamualaikum, selamat malam. Okey, saya pun salah seorang juga yang macam bila dapat nama tengok dalam email tu tak berapa lah nak pergi. Tapi sebab saya tahu mungkin ada juga nanti yang akan tak nak pergi, so saya rasa saya just fill up lah, just get it done. Okay, frankly I came here dengan rasa yang macam okay lah, buat je, you know. Tapi yang game main baik selipar best. So yeah, I think that's where everybody is mostly laughing kan. Semua orang strategi habis. Okay, so I enjoyed that, and I hope that for our work and for our team and for KKR, we should do that more often. Okay, thank you. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya pun memang last minute lah. Habis Selasa baru beritahu kena maklum kena dah hadir ke sini. Memang preparation pun memang tak ada, memang biasa saja. Okey, tapi okey lah, perjalanan tu dipermudahkan, semua senang je, alhamdulillah. And then memang satu pengalaman barulah datang ke Pulau Bidung ni, sebab memang tak pernah pergi pulau yang betul pulau kat sini. Pulau Paku adalah pulau turis adalah, tapi kalau pulau macam ni tak pernah pergi. And then the experience dia memang something new, macam dah lama tak buat benda macam ni, so rasa macam muda balik walaupun dah tua sikit lah. Okay, tapi dari segi lagi satu, dari segi rasanya tak pernah ada experience bergaul direct dengan geng-geng KKR. Kebanyakannya rasa saya lebih kepada ministry lain lah. Kalau sebelum KKR saya rasa kita pun jarang jumpa rasanya lah kan. Tapi it's a good exposure. Hopefully lepas ni kita boleh PMP ke apa Roger. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Saiful daripada Unit Hubungan Antarabangsa, Bahagian Asal Antarabangsa. So untuk yang outdoor activity ni, last saya buat masa training DPA 3 tahun lepas. Tapi training DPA memang tak ada langsung outdoor activity. So ni first time lah selepas 3 tahun. Sebelum ni saya selalu deal dengan BPJ saja, tak pernah deal dengan BP ataupun BPF. BPSM pun sama. So kat sini lagi kenal ramai orang lah. Itu je. Selamat sejahtera untuk Badrul dan kawan-kawan lain. Okay, saya unit teknikal di Bahagian Asal dan Antarabangsa. Bagi aktiviti kali ini, dan fasiliti bagi saya sangat bagus. Sebab asal masa terima surat tu, first thing tengok peralatan tu, termasuk semua wajib yang bawa sleeping bag. Itu dah, ni mesti datang ke camp, tapi datang dalam setelah difahamkan, ada bilik, ada semua motor. That's why the expectation sebenarnya dah okey bagi saya. Selain itu, no doubt kali ini ialah satu aktiviti yang membantu dengan bonding dan juga bridging each other. Bukan saja antara BDS, sebab macam saya sendiri everything of first time kan, box tu spotting dia sedang pejabat sikit macam itulah kali ini baru dapat dia spotting. Dan juga selain daripada itu tak lupa juga lah dengan rakan-rakan dari bahagian yang lain. Memang saya mengaku saya pun tak tahu nama kebanyakan, tapi at least saya boleh tahu muka ni siapa, ini dari bahagian apa. Maybe slowly lah, mungkin baru check wifi balik nama ni Syofan Ruan. Sudah kesimpulan saya happy lah merupakan salah seorang peserta dalam aktiviti kali ini. Mungkin untuk yang next year saya pun tiada bantahan kalau berpilih lagi lah. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Chong, Hubungan Industri Bahagian Asal dan Antarabangsa. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Pat kerana diberi peluang datang ke sini.
Sebelum datang saya memang beyond my expectation. Naik pun tu, first thing tu memang itu sudah memang out of expectation. Because saya tak pernah rasa langkah ombak saya dengan Cairo. Semua basah, batu basah, luggage basah. So memang sebelum sampai sini pun sudah kali ini mesti susah punya. Okay, then sampai sini bila sampai sini sudah rasa okay sikit because macam time juga saya tak mungkin tidur dekat kemah tu sebab dalam surat tak mention memang bawa sleeping bag but at least ada bilik lah. Okay lah, facility semua kira bagus. Okay, and then memang selama 3 hari 2 malam saya ada beruang lah berkenaan dengan segala tasas. Kalau tak ada tasas sendiri, memang kita tak ada peluang untuk kena pelit-pelit di lain bahagian. So, saya rasa objektif ini memang ada tercapai untuk membina hubungan yang erat dengan bahagian lain. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih semua kerana tempat yang kita semua kita. Nama saya Hamzah Muhammad. Saya baru 3 bulan dekat PDA. Posting kedua saya, pertama di KKR dulu sebagai bahagian PDA. Sekarang 3 tahun 8 bulan. Lepas tu saya ditetapkan di bahagian KKR 7 tahun. Lepas tu saya masuk sini. Lepas lah kata orang lepas sikit. Okay. Jadi kiranya masa saya dapat ke Pulau-Pulau ni sebenarnya saya sebagai pengganti dan nak buat macam mana kan. Jadi tadi kan saya sampai sini saya sampai lah macam yang ideal tu lah, dia kena ganti. Saya apa dia tahu lah rupanya kita dapat masa yang sama kan. So masa tu rasa macam tak nak datang je. So lepas tu jumpa kita kata pun yelah kita mungkin duduk bawah memang lah, kita tengok lah kerja kita fikir siap nak tempat nyamuk. Saya cakap ini tidur dalam bawah pokok apa ni. Saya cakap serius kita, saya tak boleh ni. Yelah kan macam-macam fikir. Lepas tu saya cuba buat preparation. Sambil-sambil tugas tu kita kena buat preparation lah sebab kita ada 1 hari je. Saya dengan India dengan Cik Tan dan terus beli barang. Malam tu terus pergi store cari apa benda yang rasa cukup tu, sabun semua. Dan terus balik ke sini lah. Dan satu lagi macam ada aktiviti yang macam snorkeling tu, air tu memang seronok lah. Tapi malangnya sebab saya ada sedikit masalah. Saya dalam badan tu, saya minta maaf. Bukan saya tak nak join, kalau dengan saya nak join, tapi dah tak boleh kan. Jadi darat kepada kita tak boleh lah. Jadi kita pun terima lah. Tapi saya doakan tadi semua itu semua selamat kan. Mudah-mudahan okey semua. Kita punya tracking pun seronok lah. Saya tengok pada masa sama kita dapat tengok apa yang baru tempat negeri kita sendiri kan. Tak sangka lah ada benda-benda yang berlaku kat negeri kita. So selain daripada itu saya tengok ini juga peluang untuk saya bercakap untuk perkenalan kan. Sebenarnya saya masih pergi pun saya pun tak kenal sangat. Orang pun dua lah pasal kami dua tingkat. Satu tingkat 11, satu tingkat 13. Jadi bila nak jumpa mungkin besar memang susah. Yang macam saya juga Tuhan tadi kata tempat kena ada tempat tu. So saya cuba lah so sajalah saya cakap. Selamat petang yang berada tu semua still. Okay. First of all, terima kasih Datuk sebab noted the idea coming here. First, saya dapat email tu actually saya nampak tarikh dengan location. So terus saya google Pulau Bidong. Dan saya cakap okay, Pulau Bidong. Saya nampak jauh sikit lah. Then saya nampak dia punya tentative salah satu snorkeling. Terus saya buy in lah. Saya memang suka tengok ikan. Dengan kawan-kawan yang kaki snorkeling Hazrin, Ilya tu. So memang shock lah. Lepas tu saya bercakap okay. Itu je lah Datuk. Lagipun dekat KKR kita biasanya call atau email je kan. So sekarang kita nampak face to face. So next time cari dekat directory band je lah. Inilah saya. Okay, thank you. Sedikit daripada PDA kami ni jaga polisi dan antarabangsa. So apa yang
saya perhatikan Cik Baharin and the team at UMT. This is a very amazing job that you guys been doing in this pulau, and I hope bersemangat akan berterusan, and we wish you all the best. Pertahankan Pulau Bidong, and then maybe one day we will come and enjoy the bluest sea and the white sand again, and then hopefully Pulau Bidong akan dapat matlamat yang diharapkan. Thank you. Okay, ketika saya menerima surat ini, program ini dibahas untuk sektor dasar, yang mana saya sebenarnya bukan daripada sektor dasar. Ada beberapa pegawai di sini lah, antara saya Hakim dan Cik Walizam saya. Di Kementerian Kejaraya saya bertanggungjawab menguruskan urusan hal bagaimana rumah menteri. Saya daripada cawangan kabinet dan hubungan antara kerajaan, menguruskan semua memorandum, nota dan apa urusan terkait dengan menteri, dan juga urusan mesyuarat pos kabinet kementerian dan juga mesyuarat pengurusan tertinggi KPR. So, jadi itu tugas saya juga buat. Dan bercerita tentang pengalaman di sini di Pulau Bidong ni, pertama kali saya mendengar Pulau Bidong adalah ketika berlaku kebakaran di Sungai Besi di kem Vietnam, yang saya buat kajian dengan apa yang berlaku di situ dan terkait dengan Pulau Bidong. Dan ketika saya buat sedikit kajian pembacaan dengan Pulau Bidong bersama dengan kawan-kawan sekitar awal tahun 2000 masa itu, kalau tak salah saya 2002 atau 2003, dan saya difahamkan bahawa di Pulau Bidong ini tertanam banyak emas soluble. Jadi ada kawan-kawan yang datang di sini, dan akhirnya pada 28 hari bulan 2 tahun 2020 saya berpijak kaki di sini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Cuma emas dia tak jumpa lagi. Okey, ketika Datuk berkongsi mengatakan bahawa pada hari ini suasana yang lebih baik daripada semalam, yang mana kita dapat lihat, dapat dengar kegembiraan, suara-suara kegembiraan dan sebagainya, berbanding dengan semalam, pada saya mungkin pernah tepat sekali. Sebab saya dari pemerhatian saya dapati ketika kita mula berpijak kaki turun daripada ke sini, dah riuh dah dengan suasana gelap tawa sebenarnya. Cuma daripada suasana itu diteruskan ketika di tempat makan, di dalam bilik dan sebagainya, sampailah ketika kita dengar Datuk Pat sampai. Dan ketika itu seperti biasalah apabila ketua jabatan yang tertinggi dalam kita pada hari ini, dan sampai suasana yang pada asalnya semua tengah gelap-gelap pada waktu itu semua terdiam. Dan sampai pada waktu itu, mungkin Datuk ingat, mungkin keadaan suasana ini agak serius pada waktu itu. Sebenarnya kita bermula lebih awal. Dan apabila bercakap tentang team building, program penisian ini sangat penting untuk menjadikan setiap antara kita berinteraksi dan juga melaksanakan aktiviti dengan baik. Tapi saya lihat sebenarnya pada hari pertama lagi program ini dah berjaya. Kalau itulah objektifnya, hari pertama dah berjaya, hari kedua dah berjaya. Sebenarnya saya lihat jarang saya di kementerian kedua saya, terutama saya di Minyak, apabila kita bercakap tentang kita struktur organisasi, kita ada bos, kita ada seorang, ada daripada peringkat Jusa sampai lah kepada 41, dan kalau di Minyak ada tentera dan juga ada yang nyawa awam. Jadi susah kita nak dapat lihat seorang ketua jabatan bersama-sama dengan dengan pegawai muda dapat bersama-sama melaksanakan aktiviti. Dan pada hari ini kita dapat lihat seorang SUP Jusasi mengangkat seorang sengaja dirancang dalam mana ketika kumpulan yang menang melawan yang menang, satu kumpulan merancang untuk menyusun strategi untuk menang, kumpulan kami menyusun strategi bagaimana untuk kalah. Dan akhirnya tercapai matlamat kami. Cik Azman angkat Cik Zakina kita, dan sama-sama kumpulan satu dengan
mencampak ke darat air. Yang berjaya lah, alhamdulillah. So saya terjadi yang kita kata satu kenangan memori yang di sini. Dan apa yang saya boleh kongsikan sebenarnya antara secara peribadi, kalau yang paling saya tak biasa, saya suka aktiviti hutan dan laut. Itu adalah dua perkara yang paling saya suka dalam kalau keluar daripada KL dan juga beberapa usaha kita, memang saya akan mencari program-program seperti ini. Tapi ini adalah kali pertama hajat saya untuk mencuba diving selama hampir 10 tahun berniat untuk mencuba, dan alhamdulillah hari ini kita tercapai. Terima kasih kepada sekian dari saya. Okey, seterusnya tak lain tak bukanlah bila dah sebut gabungan daripada bukan sektor DP ni, seterusnya saya menyentuh Cik Zakina, mata dan telinga. Itu masih usaha Kementerian Kejayaan. Siapa yang tak kenal, nama saya Zakina. Saya sekarang bertugas dekat KSU office lah. Bukan sektor dasar, tapi dijemput oleh Tok Bat untuk join activity ni. Thank you Tok, thanks. I think the biggest ataupun one of the most key takeaways is the teamwork yang bila kita bawa balik. Nowadays everything is about I, me. Okay? So we have to work together lah kot sekarang ni. Bukan kata KKL je, I think the world now is heading to the capitalist system. So saya tak cakap ni sebenarnya. I share a bit. One of the important factor in the teamwork is to forget about yourself. You have to forget about yourself. You cannot be selfish. That's important in teamwork. One minute. There is apa nama ni, what do you call that, Islamic hadis that dulu lah, saya tak boleh ingat exact word. Dia kata there is a few men yang berbalik daripada war, boleh kata perang, dia hand chop and bleeding here and there, make Prophet Muhammad. Dia kata, Muhammad, we just fought the greatest war, what do you have to say about that? And Muhammad replied, no, that is not the greatest war. The greatest war that we have to fight is in here, which is to remove as much as arrogance, to remove as much as ego, and forget about yourself. So KKL, maybe it is time for us to forget about ourselves, step back, because we involved in a lot of infrastructure in our country, right? So we cannot be selfish. We have to think about society. So forget about yourself. Take a step back and contribute to something great. So last, I quote from one of the great economists that originally coming from African being continent. They said that if you want to go fast, you do it alone, but if you want to go far, you do it together. Right? Saya ingat sebagai Puan Hadiza bersama saya lah. Mari sini. Dan ini terus tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam saya ni Syakula. Okey, okey, pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Dato' Bar dan juga kepada semua pengawal-pengawal, terutama daripada bahagian PKSU PTP lah, ya. Sebenarnya kami ni dua orang ni adalah orang cakap menumpang lah kot Dato', ya. Menumpang, tetapi kami amat bersyukur lah kerana diberi peluang bersama-sama dengan Dato' dan Puan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Dato' personally lah sebab menjemput kami borak, dan juga kepada JKR. Kita ada fotografer Abang Aziz dan juga Hafiz, jurugambar untuk merakamkan momen-momen kita semua, ya. Jadi terima kasih semua. Okey, saya personally nak mengucapkan terima kasih kepada instruktor, pada semua daripada UMP yang bantu, dan saya nak bagi tahu saya di sini saya berjaya capai satu lah benda yang saya rasa macam basket, apa nama tu? Basket wish lah, iaitu saya boleh terapung.
first time my life saya rasa saya terapung menggunakan life jacket, di mana sebelum ni saya guna life jacket pun tak terapung. So itulah pencapaian saya ni tu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan saya sebelum saya serahkan kepada Cik Puan Haliza ni, saya nak ucapkan terima kasih dia dapat jumpa dan berkenalan dengan tuan-tuan dan perempuan, dan kami UKK ni bersedia untuk membantu tuan-tuan dan perempuan semua jika ada apa-apa keperluan. Jumpalah kami ni tak ramai, tapi kami sedia membantu, tak ada masalah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada kami daripada UKK untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan menyertai kursus yang sangat menarik. Sebenarnya lebih pada aktiviti santai dan bergembira. Alhamdulillah, awesome lah, awesome, sangat mantap. Sebelum ni kita banyak berurusan menerusi WhatsApp, menerusi panggilan telefon, selalu tahu nama tak kenal rupa. So hari ini saya berpeluang untuk kenal individu-individu yang selalu terlibat dalam urusan seperti teks ucapan, press release ni lah, wajah-wajah yang sering meminta tuan-tuan dan puan-puan press release mana, teks ucapan mana. Maafkan kami juga menurut arahan tugas. Terima kasih atas segala kerjasama yang tuan-tuan dan puan-puan berikan. So jangan mana-mana berurusan dengan kami sentiasa ada. Mungkin ada yang masih rasa segan dengan kami. Tak perlu segan, kami memang kami orang macam ni, kami tak penyegan orangnya. Untuk skim, saya ni kereta lah kereta daripada kenangan. Saya ni skim S. Skim S ni ialah skim sampel, suka-suka, suka hati. Boleh je terima kasih, itu saja. Tak panggil siapa lah, tak panggil lah. Kita panggil ketua Rustia kot, Cik Zaimi kot. Panggil Cik Zaimi lah. Cik Zaimi. Pertamanya saya nak kenalkan lah saya punya tim BPSM. Sebenarnya saya mensyaratkan semua cawangan di BPSM ada wakil di khusus ni, supaya tujuan dia untuk berkenalan, memantau dan juga mendekati pegawai-pegawai di sektor LP. Sebab di BPSM sebenarnya lepas ni kita akan ada banyak kerja yang kita mana fokusnya untuk memastikan pembangunan sumber manusia di KKR ini adalah yang terbaik. So, jadinya saya kenalkan Cik Farid daripada cawangan pembangunan organisasi. Kalau bab-bab nak wujudkan pejawatan, bab-bab nak ruang pejawatan, itu kerja cawangan ni lah. So yang kedua, Puan Hasira ni okey latihan yang buat khusus dan juga yang program antarabangsa, rujukan terpaksa so bawa Puan Hasira. Sebelah saya pegawai psikologi Cik Afiq ni. Okey, tahun ni setelah betul kita di BPSM dapat ruang di tingkat 10. So kita dapat kebenaran daripada KSU untuk kita memperluaskan perkhidmatan psikologi. Sebab perkhidmatan ni bila saya masuk ke KKR ni satu saiz yang besar, yang ramai, dan dia punya isu-isu dia yang melibatkan soal emosi ni banyak. So ada yang stres tahap yang melampau yang perlukan jumpa sekretaris. Macam psikologi dia sebelum tu, kalau tak boleh pas tu baru pergi sekretaris. Dan juga ada banyak isu dia tentang upayaan menguruskan diri. Jadinya bila kita dapat kenalan dari KSU untuk dapat ruang pejabat yang lebih luas untuk psikologi. So tahun ni kita bermula untuk memperluaskan perkhidmatan psikologi, dan kita jangka pusat itu akan dirasmikan pada Ogos. Maknanya sekarang ni kita tengah build up dia punya facility dia, tapi pada masa sama dah jalan lah macam-macam aktiviti. Salah satunya yang biasa saya arahkan mereka buat adalah buat ujian psikologi.
Ujian psikologi kan bukanlah untuk nak mengorek rahsia, tapi sebenarnya untuk membantu kita di BPSM untuk mengenali lebih rapat apa di sebalik apa yang tersirat daripada yang ada pada tuan-tuan dan puan. So itu yang kita ujian tu, bukan ujian tu mendera, bukan ujian tu menakutkan, tapi sebenarnya ujian tu untuk bantu kita untuk memahami keperluan pegawai di KKR dan juga jabatan. Okey, sebelah dia adalah Cik Azrul daripada Cawangan Pengurusan Perkhidmatan. Kalau bab-bab perkhidmatan, bab naik gaji, bab pencen dan juga bab tukar-tukar orang ni, ini dia lah. So kalau apa-apa, salah dia. Dia yang cakap saya. Okey, dan last betul, okey, Dr. Azmi membantu kepada penghasilan. Satu lagi cawangan yang kita saya tak bawa ke sini, iaitu cawangan pengurusan prestasi dan kompetensi yang mana sebabnya satu, KPS sudah sedang syarat tunggu hari untuk bersalin, dan yang kedua pada 5 Mac ni kita ada majlis EPC Anugerah Pendapatan Cemerlang 2019 5 Mac di Dewan kita Tan Sri Mampus. So pada penerima APC saya ucapkan tahniah, pakai baju batik. So baju batik di KKR saya tengok ada beberapa orang saja yang pakai baju batik yang, tapi KKR pakai. Tapi pada hari tu kita pakailah baju batik, dan juga pada VIP pun yang kita jumpa pun dijumpa lah pakailah baju batik pada hari tu. Okay, so basically di samping itu untuk makluman semua, saya rasa semua orang dah tahu kita di BPSM ada terbit satu terbitan tahunan. Kita dah bermula pada tahun 2016 lagi, iaitu Suara Minda. So setiap tahun kita terbitkan 4 edisi, dan tahun ni dah baru terbit baru minggu lepas terbit. So kat situ kita fokus, main fokus dia adalah dari segi sudut psikologi. Tapi saya dah wajibkan semua saya punya cawangan ni mesti satu tahun tu mesti ada satu artikel diorang sumbang dalam Suara Minda. So jadinya boleh baca lah, dan saya pun ada bagi sumbangan juga kepada Suara Minda, yang mana untuk edisi yang baru terbit ni saya cerita saya punya pengalaman menghadiri satu kursus tentang kompetensi. So dan dalam tu saya report untuk bagaimana hasil kursus tu saya perlu lakukan di KKR. So jadinya kalau tuan-tuan dan puan ada masa, ada ke lapangan, cubalah baca Suara Minda. Rasanya dah dimaklumkan dalam email, so boleh rujuk ataupun boleh pergi ke FB Cawangan Pengurusan Psikologi. Kat situ dalam album ada semua edisi daripada 2016 lagi sampailah yang baru terbit minggu lepas, untuk dari segi sudut pelbagai input dari segi psikologi dan sebagainya. Dan juga kepada semua pegawai KKR sebenarnya boleh juga menyumbang kepada artikel tersebut. Sekiranya boleh apa saja, tak apa, bukanlah terhadap psikologi, apa saja. Dan kalau yang cantiknya, kalau mereka yang dapat peluang ke overseas tu, balik tu apa yang mereka dapat daripada lawatan ke mesyuarat ke ataupun kursus tu di overseas tu, cubalah beri sedikit input ataupun artikel, tulis sikit bagi pada kita untuk kita terbitkan dalam Suara Minda. Sebab itu satu cara untuk kita nak menyampaikan mesej kepada semua. Okey, so jadinya bila saya di sini baru maksudnya saya beritahu itu baru 7 bulan. So jadinya di tempat saya lama kita banyak program, banyak aktiviti yang melibatkan semua orang. Walaupun contoh macam saya di BPSM Kementerian KDS, walaupun di bahagian pengurusan, tapi kita juga terlibat dengan program-program yang dianjurkan oleh Jabatan Besukan Negara, yang mana banyak bukannya satu dua tapi banyak, terutama pada tahun 2017 yang melibatkan masa pengajuan asuransi. Memang sangat banyak. So jadi semua orang satu kementerian tu memang full swing. Bila full swing tu, bila banyak program bersama, walaupun di sektor pengurusan pun,
So program-program seperti itu memberi ruang untuk kita berkenalan dengan semua orang. Tapi di KKR ni ada cabaran sikit sebab banyak kerja yang tak perlukan sangat semua orang. So jadinya bila tak perlukan sangat melibatkan ramai orang, so jadinya ruang untuk kita bersama tu sebenarnya agak terhad lah. So jadinya dengan program yang dianjurkan ni, seperti mana wawasan daripada SUDP, so jadinya saya mengharapkan sektor DP, dalam sektor DP dapat bersama dalam membawa hala tuju kementerian ke depan. So jadinya, dan juga ada beberapa wakil pada sektor pengurusan dan juga wakil KSU pun, so juga boleh beri ruang untuk kita juga perkenalan dengan rakan-rakan kita di sektor pengurusan. Okey, itu maknanya kena seorang media ni yang artikel saya tu, so tolong baca, kalau kata tolong baca, sebab situlah apa yang BPSM akan lakukan tahun ni dan seterusnya. So itulah idea dia, idea ataupun kita punya vision BPSM untuk membawa untuk kata mengangkat semua sumber manusia ni, semua pegawai dan di KKR dan juga TKR dan juga agensi untuk gerak bagi memenuhi hasrat ataupun polisi yang ditetapkan oleh kerajaan. So jadi itulah kita punya idea. So jadinya saya ingat mungkin saya punya tim mungkin boleh kongsikan sedikit dia punya input untuk sama-sama kita betul dapat refleksi bersama kan. Okay, saya berikan dengan wakil kawangan pembangunan organisasi Cik Farid. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Rakyat mengajukan aktiviti ini, dan juga terima kasih kepada SUB saya sebab calonkan saya untuk aktiviti ini. Antara pengajaran cuma pengalaman yang saya dapat pada aktiviti pada kali ini ialah 4 lah. Yang pertamanya perasaan bagaimana nak naik motor apa tu, nak mabuk laut lah, kain garis lah. Bila nampak daratan tu saya dah bersyukur lah, sebab boleh tahan juga macam bas mini lah di bawah tu, boat tu kan. So yang kedua adalah saya belajar tentang sejarah lah, sebab saya pun tak pernah dengar tentang Pulau Bidung ni. So bila kita buat hiking tadi, saya ada tengok beberapa gambar lama lah. So bila saya tengok tu, saya cuba berada pada zaman tu, bagaimana suasana kepayahan, mungkin kegembiraan dan juga pengharapan lah ketika di zaman tu, pada tahun tersebut lah. So yang ketiga, saya juga di Pulau Bidung ni berjaya lah menjadi pengadil dalam aktiviti berbaris pantun dalam bilik saya pada waktu malam lah. So seorang beli, seorang jual, seorang beli. So saya jadi pengadil lah. So saya tak nak namakan siapa lah, nanti naik kasih mangsa lah. Yang keempat, saya nak akui juga catering ni memang amat saya rasa memberi akibat yang terbaik lah. Sebab apabila kita pergi ke sana je memang tersedia apa benda, tak nak minum pun memang ada. Macam malam-malam tu saya dapat juga merasa Maggi sotong tu memang terbaik lah, sampai memang saya pun rasa saya pun berbalas pantun juga semalam tu. So saya rasa itulah pengalaman saya di Pulau Bidung, dan mungkin ini bukan pengalaman pertama saya lah. Mungkin akan datang tu mungkin saya akan cuba untuk menghadiri lagi lah program atau aktiviti di pulau ini. Cuma saya ada satu soalan ni, orang saya tanya saya tu, esok ada cuti lah. Bukan saya tanya, ada orang tanya. Isnin. Ada tu? Ada. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, saya wakil daripada SPMI. Saya ditugaskan untuk menguruskan segala perjalanan untuk khusus pada kali ini.
bagi saya ni yang first time yang saya handle yang melibatkan top management lah. Maksudnya daripada peringkat SUB dan pegawai-pegawai. First kali sebenarnya saya paling takut tak ada orang yang nak datang. Sebab masa taklimat tu yang first saya bagi taklimat tak sampai 20 orang. Siapa yang datang masa saya bagi taklimat? So sebenarnya taklimat tu sebenarnya saya cerita apa yang keadaan kat sini. Contoh salah satu contoh adalah line kat sini, line apa yang okey. Antaranya lah saya bagi tahu keadaan kat sini macam mana, macam mana perjalanan, apa yang perlu, apa yang tidak, benda-benda macam tu. Tapi alhamdulillah sebab saya sediakan 3 tim. Tim di KKR, tim di KT dan tim di Pulau, untuk memastikan semua berjalan lancar. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada tim UMT, Cik Farin, Alung and the gang. So, banyak juga bantu. Saya rasa alhamdulillah, saya rasa lega sebab saya rasa tengok semua happy. So saya rasa objektif yang diminta oleh, yang ditugaskan kepada saya daripada Datuk Bat tu rasanya tercapai lah. Betul tak? So saya rasa, saya harap semua orang akan happy. Semua makan semua cukup lebih, alhamdulillah. Saya pun rasa macam tak boleh nak kurus kot kat sini. So saya harap kita akan enjoy walaupun esok kena naik bas balik. Okay, jangan lupa kerja semula pada hari Isnin. Rasa tak ada cuti. Okay, sekian, terima kasih. Okay, baiklah. Selamat malam. Assalamualaikum. Straightforward. Okay, being as a psychologist, my main duty here is to observe, actually, and we like to observe. This is our core, observing people and something like that. So daripada observationnya saya nampak kita grew as a person here. We grew actually because we human are an organism and we grew each other. So saya dapat nampak ada perubahan di dalam diri tuan-tuan puan lah sebenarnya. Okay, and then when I talk about observation, saya nampak kita semua boleh katakan raised and maybe born in the city. So this is not our comfort zone sebenarnya, betul tak? Kita datang sini, we are taken away mostly of our privileges yang kita take for granted each day, betul tak? Like for instance, electricity during the day, betul tak? Okay, these are things that we take for granted. And then what else? All those comfort, living in your comfy living room. Okay, so this is all comfort zone. So sebenarnya tuan-tuan puan, tujuan kita bawa ke Pulau Bidung ni sebenarnya is not to make you suffer. It's actually to make you ponder about life and about what you want to achieve in your career, in your direction actually. So sebenarnya tuan-tuan puan, as a psychologist, I'm proud to say that I can see that most of us here has grown as a person. And sebenarnya saya rasa lega juga. Okay, the true mark of your progress is actually no one came and see me for a session here. Yes, to tell the truth, kalau mana-mana tak jadi tanya orang sendiri lah. Kalau ada program mana-mana, kalau saya ada, mesti akan ada orang tarik saya ke tepi nak berbincang sesuatu. Boleh tak nak jumpa dengan Cik Hafiz sekejap? Tapi alhamdulillah program ni tak ada, walaupun dah ditarik a few privileges. So meaning that you are coping well with this kind of environment. And I think the food will help a bit lah. Kan? So orang kata bila dah ditarik banyak, benda yang boleh menyenangkan kita adalah
perlu makan lah. Jadi nasib baik makcik tu boleh masak yang ikut selera kita. So sebenarnya I want to thank makcik kantin sebenarnya, sebab dia pergi masak tu menyebabkan kerja kita senang dekat sini. Okay, so congratulations to all. I think we have achieved what we want to do here. Alright, and I'm proud to say I'm part of this team that make this happen. So congratulations. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Jadi saya Azrul dari BSM juga. Untuk berkongsi pengalaman di sini, pada saya seperti mana yang telah sebutkan SUP BSM malam, keberadaan kami di sini BPSM, walaupun sebenarnya bagi kami Datuk tiket SUP aturkan, tiket SDP aturkan untuk sektor dasar bangunan, tapi kami diminta untuk hadir bersama tuan-tuan dan puan, walaupun kami ni bukan sebahagian daripada tim ni, kan? Tapi hadirnya kami di sini ada misi yang ditetapkan, yang telah digariskan, ada matlamat yang telah bos kami nyatakan, yang mana tujuan kami ada kat sini. Walaupun saya nampak macam saya main sekali dengan orang kan, mana gaduh semua ni, tapi sebenarnya ada misi sebaliknya yang kita kena usahakan, ya. Sebab seperti mana sebut juga, tuan-tuan, bapa, datuk semua adalah aset kepada Kedai Jeraya. Sektor dasar bangunan sebenarnya adalah jantung kepada Kedai Jeraya. Kami ni cuma dia punya apa, orang kata saraf-saraf saja, dan organ-organ menyokong dia punya jantung dan otak dia tu, ya? Jadi saya nampak keberadaan di sini, saya nampak sesuatu yang kita tak nampak di pejabat, ya? Saya nampak, sebab biasa bila kita jumpa pejabat tu, kita biasa jumpa dalam meeting, kan? Ada masanya kita tak kenal nama pun, kita jumpa meeting, kita senyum-senyum, kan? Tapi bila sini saya nampak Masa Datuk sebut, bila kita bergerak naik boat daripada apa jeti tu, kita tinggalkan title kita semua, kan? Kita berada di sini sebagai diri kita sebenar. Kita nampak tu colours masing-masing, kan? Tuan nampak saya nampak tuan dan sebagainya, kan? Dan saya rasa barrier antara title dan title semua tu dah dapat dipisahkan. Jadi saya harap kali ni dapat kita bawa balik pejabat, dan supaya kita dapat wujudkan tim KKR yang kita impikan supaya lebih kuat, ya? Yang dapat mencapai matlamat yang lebih mantap yang mana kita cuba nak capai, ya? Tak lupa juga saya ucapkan penghargaan kepada tim BMT, Cik Bahrain, Along dan kawan-kawan. Memang cerai sangat, ya? Memang kami menghargai, dan makcik Matu Gawasa memang terbaik juga, ya? Memang sekali lagi sebut. Dan saya pun gembira dapat sini sebab memang saya sentiasa nantikan peluang untuk datang ke pulau-pulau di Terengganu ni. Saya seorang ada passion pada landscape fotografi, walaupun saya tak bawa diri saya, tapi memang bila saya di sini, saya cuba untuk tak luangkan setiap peluang yang ada untuk saya nak teruskan minat saya tu. Jadi saya hargai sangat. Terima kasih Datuk bagi peluang saya di sini. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Azmi dari BSM. Apa yang saya nak cakap sebenarnya semua dah cakap dengan BSM. Saya nak cakap lah, sebenarnya saya sangat happy sebab saya antara urusan yang buat program ni kan. Bila kita buat invitation tu, ramai tahu sebenarnya yang kata tak boleh. Call saya kata tahu tak boleh, macam mana, boleh tak ganti dengan orang lain, nak tukar jantina ganti orang macam lelaki nak ganti dengan perempuan, boleh ke tak? So benda-benda macam itu kita kena layan kan. Tapi bila sampai sini kita nampak happy, kita happy lah sebab kita nampak ramai yang join, 50 orang, and then kita nampak muka-muka happy semua peserta. Itu yang paling penting lah. And then pada adalah kita tu hilang lah dengan senyuman-senyuman anda, happy-happy anda petang tadi. Itulah saya harap benda ni dapat dipraktikan, tak naklah stres seperti ini. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada tim saya di sini, dan juga di samping mereka ni ada lagi tim sokongan di belakang sana, ada 4 orang. Okey, terima kasih kepada mereka, dan juga tim BIT yang telah merealisasikan hasrat SUDP dan juga menjayakan. Kalau masa perbincangan awal tu pun penting juga kan,
Pening lah sebab nak tafsirkan hasrat itu kepada satu yang realiti Dan juga yang paling penting, terima kasih kepada semua yang dapat bersama menjayakan setiap aktiviti yang dianjurkan. Sebab tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tak menempuh, kalau kita tak buat suatu perkara itu, kita tak tahu pun upaya kita sampai mana. So jadinya terima kasih banyak di atas segala kerjasama yang diberikan oleh semua peserta. Semoga nanti bila kita buat lagi, so bila dengar BPSM nampak lagi, tak payah tanya banyak, ikut je. So kita cuba yang terbaik untuk berikan tambah nilai kepada setiap orang warga kerja KKR utamanya dan juga KKR dan juga agensi. Itu hasrat kita di BPSM. Okey, itu saja bentuk perkongsian daripada BPSM. Dan selepas ni siapa lagi saya minta Puan Saidatul daripada BPM untuk berkongsi. Saya daripada bahagian pembangunan keswastaan sistem pada Datuk Garut bersama dengan Cik Syarudin. Right, saya rasa untuk PPP almost yang dinamakan kali pertama semuanya ada, kecuali satu dua je lah tu. Alright, so tahniah juga untuk PPP sebab semuanya hadir. Pada mulanya memang kita akan rasa takut sebab macam tadi lah pasal sleeping bag tu, membayangkan akan tidur di kemah sebab dengan sleeping bag tu kan. Tapi Alhamdulillah, seperti yang lain cakap juga, kita telah meninggalkan semua kedudukan kita, pangkat kita, dan kita bersama tidur di dalam dorm. Mungkin bukan seramai tapi Alhamdulillah lah, pada saya memadai untuk kita kenal aktiviti masing-masing. Mungkin selepas ni hubungan silaturahim itu akan bertambah rapat. Tapi yang saya rasa paling ni, apa yang sesiapa yang nak berada di Kuala Lumpur, selalunya skim PTD akan bertukar-tukar di kementerian berbanding dengan skim kuat tertutup seperti skim J, di mana yang ramai saya kenal ni adalah daripada MIDEF. Jadi bila saya tengok balik, kita kenal, dan situ saya rasa lagi rapat lah. Maksudnya bila tengok muka Habib, dia ada Karul, dan saya rasa itu yang KKR kena belajar juga daripada MIDEF. Dia tak pernah putus hubungan, walaupun dia di mana berada, dia sedikit in touch, walaupun bukan jadi bos dia direct or indirect. Tapi dekat KKR kat situ sehat saya rasa, sebab kita rasa kita dah takkan jumpa lagi, so kita tak perlu lagi. Itu yang saya rasa kita kena belajar lah daripada situ lah. Itu saja daripada saya. Saya nak panggil juga orang PJ okay, Cik Nizam, sebab kita kat sini ada peluang untuk kenalkan orang PJ. Cik Nizam, Raja Zwani, Wan Faizul, Is'an, Azimah, siapa lagi? Dah ini saya lagi. Halo, kamu. Azrin, yes. BPJ dia this time dia banyak ladies. Maybe bos kita ni dia memang suka ladies. Saya rasa semua dah tahu dah, dia nombor suka. Anyways, that's just a joke. When I was bila kami diminta untuk hadir ni, I was a bit skeptical lah. Not skeptical in the sense that benda tu tidak akan menyeronokkan. Cuma I was skeptical about the attendance by BPJ. So bila saya tengok bos saya sendiri datang, and then yang the rest ni semua datang, Cik Fauzi je berapa datang, tapi dia dapat diganti dengan Puan Azimah. So I was very sorry dengan syarat dapat makan lebih, dia kata dalam LBD. So saya pun bersyukurlah sebab semua dapat hadir. What I learned
in this trip. There are many things because macam tadi somebody mention, kita ni mostly lahir mungkin because of modernization, kita ni dah move to urban areas. Dulu masa kecil-kecil mungkin tinggal kat kampung, then we move to the cities, kita dah lupa rasa susah tu, right? So now we going back to our roots, and now we know that there are more things in life sebenarnya. It is not just the things that we do at the office, but it's all about building relationship. Saya banyak yang dalam yang hadir pada malam ni, banyak saya kenal BBP sebab kami banyak berurusan dengan BBP dan BDA, dan BDA dan BPF. Tapi saya banyak kenal the bosses lah. Now I get to see the individual faces yang selalu hantar email tu. So now I appreciate it very much lah. Another aspect that I learned in this trip is that the importance of I think we can see lah from the games yang we went through, sebagai contoh apa nama tadi, the ulat bulu tu, apa game tu saya tak tahu, tapi it's about alignment kan. And we want to achieve our mission, there must be an alignment. Everybody must try to achieve supaya tak ketinggalan. Bola beracun dari itu, we need to say that there are many constraints, many things in walks of life yang akan sampai pada kita, dan kita mesti berusaha. Ada orang yang mengelak macam ni lah, kan? Just to make sure that we achieve our objective. Apa tadi lagi game tadi? Panjang tu, paling panjang, using creativity, becoming topless lah, apalah semua lah kan. So it's about achieving your objective kan. And last tu but not least, the importance of having a strategy, which my team, there are many lah. Ada strategi nak menang, ada strategi memang nak kalah, ada strategi yang memang tak nak masuk air. But it's about having a strategy. So kita talk a lot lah. Jadi saya pun dah cakap banyak ni. Saya rasa saya bagi pada orang yang lain, pada Cik Nizam ni, mungkin boleh introduce di bahagian mana sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, saya Muhammad Nizam, kerja di SPU. Salah, SPD. Heavy Planning Division betul tak? Dulu nama dia SPU. My first posting dekat Kementerian Kerja Raya ni adalah di PPJ. It was 1999 lah. Okay. Saya bekerja di cawangan pengurusan cawangan punya projek dan ITS, bahasa Melayu lah, pengangkutan minta. Okay, alright. Sesi saya pada kali ini bila saya terima email daripada urus dia, baru berpindah ke BPJ kembali. BPJ pada November tahun lepas, 3 bulan bekerja dapat email kena pergi ke sini lah. Terkejut lah kan. Tapi saya dipahamkan bukan team building pada ketika itu. Anyway, ijaz pada saya lah mengimbau kembali perjalanan saya di pejabat yang sama. Pada tahun 2003 kami mengadakan team building, tapi bukan di sini, di Pulau Perhentian, bersama-sama dengan mantan KPKI lama, Dato' Adnan, Dato' Batamio. Itulah kita orang punya klik-klik lah dulu. So dulu PPJ ni boleh jadi bakal KPKI. Okay. Okay, anyway, talking about experience saya di sini, ialah yang paling saya rasa saya tak boleh nak lupa makan lah. Tak pernah saya jumpa aktiviti macam ni, kerja makan je. Kita kalau 10 minit rehat makan, dia makan, itu saja yang saya ingat. Tapi aktiviti biasanya di pulau ni memang kita akan mengadakan macam-macam aktiviti lah. Tapi this time around memang lagi sekali saya tak pernah lupa aktiviti yang bebas lah. You nak buat apa saja, tak ada lah. Walaupun Abang Hashim, mana Abang Hashim? Tak ada.
tukang kawan kita walaupun dia menjerit tapi orang tak adalah feeling sangat abang saya yang dikit malam ni dia sempat dijerit. Okay, so anyway, it's a good activity lah pada saya because daripada tim ni ada saya tak kenal sebenarnya baru rasa baru lah. So saya sempatlah berkenalan di atas bas semasa perjalanan ke sini. Itu sajalah saya rasa. Okay. So maaf lah siapa yang kita kenal dulu. Okay, right. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Datuk Lurus dari cawangan pentadbiran dan kewangan DPJ. Maybe sama lah dengan semua orang. Jadi first nak datang semua memang tak nak. Even macam Cik Afiq cakap tadi, keluar dari comfort zone. Laut dan hutan memang bukan comfort zone saya. Bukan, comfort zone saya adalah shopping mall. So nak datang ni memang tak suka lah. My last experience outdoor adalah masa DPA 6 tahun dulu. Itu pun saya memang tak suka. OBS punya modul, saya stres, tema saya tak pandai buat tema, tapi saya tak hidup, saya tak makan, saya tak buang air, saya tak buat apa-apa. Saya duduk dia diam. Berjaya Okay, bila first time orang ada sama yang tanya saya pasal kursus ni sebab dia kena pergi mungkin. Lepas tu saya kata tak apalah, dia je lah, dia kata nama ni pun ada. Tapi saya kata tak apa, saya tak nak pergi. Saya cakap macam tu. Tapi bila dah tobat, buat benda ni jadi susah lah untuk tak pergi. So saya macam lagipun bila SUB pergi, saya pun jadi segan lah tak nak pergi. So saya pun macam okey lah, just get it done, tak apalah. Tapi memang takut dan tak keinginan naik bas lagi, atau tak nak luluskan waran udara. Walaupun waran udara saya SUB saya je sebenarnya, tak sampai datuk pun. Tapi tak apalah, dah semua orang naik bas okey lah. Tapi bila dah sampai tu tak okey lagi lah juga. So bila dah start aktiviti, kita masa nak snorkeling tadi disuruh pilih body. Saya dah pilih body sebelum saya pergi lagi sebab saya takut. So saya dah cakap dah, kalau dia pergi saya pergi. So akhirnya dia pergi, saya pun datang je lah mandi sepanjang masa daripada dalam bas sampai sekarang. Tapi I'm glad that I joined because kat sini memang baru boleh nampak the other side of everybody atlas, especially the bosses. Mungkin bila jumpa dalam office kadang tu stres kan, jadi dia pun taklah senyum sangat selalu all the time. Tapi SUB saya memang friendly. Tapi dekat sini je saya boleh nampak ada satu bos saya ni, dia jadi opa, sarang hey. Tak pernah tau, tak akan dapat. Takkan dapat lah. So memang kat sini lah boleh nampak SUB BPSM masa hiking, tolong kita orang bawa botol air dalam beg. Dalam laut pun semua tolong-tolong lah. So macam dekat sini memang betul, tinggal pangkat, tinggal semua. Datuk pun tadi jadi berobat je kat sini. So alhamdulillah lah, thank you Datuk. Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Okay, saya Faizu Zila binti Muhammad, boleh panggil saya Faizu. Saya adalah orang yang paling tidak dikenali walaupun dalam kalangan PPJ. Yang dimasukkan tadi tu saya lah. Termasuk SUB saya mau tahu seorang Terengganu. Seorang Terengganu tapi saya tak pernah sampai Pulau Bidung lah, saya terus terang. Okey, sebab satu lagi saya pernah dikenali sebab saya adalah dalam di kalangan ni seorang perancang bandar daripada Plan Malaysia, iaitu dikenali sebagai Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia. So tugas saya di PPJ membantu KKR dan PPJ dari segi guna tanah, perancangan guna tanah. So dari segi melibatkan perancangan tanah tu merujuk kepada cawangan guna tanah di PPJ. Okay, so saya dekat office pun bilik saya dekat hujung. So kalau tak ada tujuan, orang takkan nampak saya. Melainkan geng-geng merokok, dia akan lalu dekat lorong tu, lorong tikus. Tapi sebenarnya tak, dia panggil lorong tikus. Saya pun tak tahulah, saya pun tak pernah sampai lorong tikus tu. Okay, so pertamanya saya sebenarnya masa email tu diedarkan, saya kebetulan masa tu outstation. Okay, outstation. So masa tu, lepas outstation saya terus ke PTM
untuk jadi versi penilai bersama dengan CPMI. So saya diberitahu cek email tak? Saya kata saya tak sebab saya outstation. Oh, dia kata kita ada satu program dekat Bidong, nama naik tak? Tanya saya tak tengok email lagi. Saya kata pergi mana? Pergi ulang balik Pulau Bidong. Saya kata okey, kalau Pulau Bidong ajak saya. Saya kata itu tau. Tapi masa tu tak terfikir dia team building. So bila dengan team building, saya macam team building sebab saya tak suka yang buat yang macam ni, buat bendera, buat grouping, fikir misi-misi tu. Rasa sebab benda tu pernah lalui dulu. So tapi bila datang sini ternyata sangat-sangat berbeza lah. So saya enjoy sebab saya memang suka aktiviti lasak. Dan benda yang saya paling takkan lupa lah dalam kehidupan saya, dapat try scuba diving. Terima kasih Cik Fonzi. Try saya dengan sebaiknya sampai saya suka hijau gila tak nak naik dah. So dia kata kat saya, dia tak sarankan saya ambil lesen sebab semua ikan kat dalam tu saya nak pegang. Dia pula susah hati. Okay. So saya nak ucap juga terima kasih kepada tim UMP juga, Alo, Cik Baharin dan the gang, dan juga tim CPMI yang menguruskan ini dengan sebaiknya. Okay. Terima kasih lagi kepada Datuk Bat bagi peluang ni kepada saya. Saya rasa kalau saya balik kepada kementerian saya, belum tentu saya dapat peluang yang sama. Okay. So terima kasih juga kepada kawan-kawan kerana datang sini. Saya dapat kenal semualah sebab saya tak terlibat dengan meeting dalaman di KKR. So sebab tu ada beberapa orang yang tanya tak pernah nampak saya. Okay, sebab saya kalau kat KKR pun kebetulan Cik Elina bawa saya main netball untuk KKR. So itulah saya kenal orang yang main sukan je lah. Yang lain tu saya memang baru kenal hari ni. So lepas ni harap kita teruskanlah persahabatan ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Hazri Muhammad daripada BPJ Cawangan Alam Sekitar. So saya dah jadi diver dah 10 tahun sebenarnya. Dan to be honest sebenarnya saya dah nak retire jadi diver. Tapi lepas pengalaman tadi saya tak jadi retire lah. So terima kasih pada Datuk Bat sebab memberi saya peluang untuk join team building di KKR. Sebab di Jabatan Lama saya tak ada peluang untuk join team building. Jadi saya bertugas sebelum ni di Jabatan Sekitar selama 15 tahun di unit pendawaan. Dan terus terang masa saya masuk KKR ni saya mempunyai persepsi yang salah lah sebenarnya. Sebab saya, orang tu cakap kau akan kerja dengan pemaju yang paling besar tau kat Malaysia lah. Sebab kita biasa mendakwa orang, pemaju ni dia memang akan cut short, dia tak nak fikir alam sekitar, dia nak bulldoze everything kan. Tapi lepas saya datang team building ni, saya sebenarnya kagum lah. Saya tak sangka KKR akan buat satu team building di pulau dan mementingkan alam sekitar. Jadi saya rasa macam tugas saya akan lebih mudah kot kat sini. Di mana you all semua saya rasa akan take into consideration lah alam sekitar. Dan bila saya dapat kursus team building kat sini, of course lah saya suka sebab saya diver kan. Itu lah saya nak cakap. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Bat dan kepada KKR kerana memberi peluang pada saya untuk join team building kali ini. Dan saya pun rasa saya tak join kot meeting dalaman. So mungkin you all jarang jumpa saya dah lepas ni sama dengan Cik Puan Faizu. Tapi kalau ada apa-apa nak tanya, boleh berhubung dengan saya lah di Cawangan Alam Sekitar di BPJ. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam kepada semua. Nama saya Almi Wen dari Cawangan Strategi dan Penilaian Impact Sosial bahagian Perancang Jalan. Okey, kita panggil pendek tu SISPIS lah. Pertama sekali saya nak terima kasih kepada Datuk sebab push program ni untuk dijalankan. Second, saya nak terima kasih kepada TISAP saya lah sebab on Tuesday masa saya dalam kursus di Intan, dia WhatsApp saya dengan sangat gentle punya message. Boleh tak tolong gantikan saya weekend ni pergi satu kursus di Bidong Island. Macam, okay, bos sudah tanya macam tu, takkan saya cakap tak boleh.
okay bos, yes noted bos. Lepas tu baru saya tanya, sebab dia cakap weekend, ingat Saturday dan Sunday je. So tanya lebih detail sikit, oh baru tahu Khamis malam kena pergi. So tak banyak masa lah, tak banyak masa untuk saya prepare. And then I pun nak say thank you to Saiful sebab dia yang hantar list yang kena prepare tu. Sebelum tu I tengok email, ada list yang kena prepare barang-barang. I dah fikir, alamak nak bawa kemah sendiri ke nak bawa barang ke, kita nak masuk hutan ni kena bawa barang ke tak, kena bawa gas ke tak, nak masak sendiri ke. I dah fikir macam-macam lah. Lepas tengok list tu, okay nasib baik, walaupun dia tulis sleeping bag, lepas saya balik baca 2-3 kali, analyse sentence tu, belakang tu ada tulis cadar dan sarung bantal disediakan. Oh, ada katil lah tu. So prepare lah, rushing lah, memang rushing. Wednesday malam cepat-cepat pergi Decathlon untuk beli kasut. Saya buta Decathlon. Okay, so ada bagusnya untuk prepare last minute sebab tak ada masa nak fikir banyak-banyak. I memang WhatsApp je husband, minggu ni Khamis malam saya kena pergi Pulau Widong, so anak you jaga. Stop. Kadang-kadang I feel that law of attraction ni quite accurate lah, sebab just a few weeks ago, I think just last week, I was thinking about nak pergi pulau. I tengah fikir, discuss, jom kita pergi Pulau Perhentian ke, Pulau Redang ke, sebab tak pernah sampai. Tiba-tiba jatuh pula rezeki ni kan, datang free 550, dijimatkan. So sangat-sangat bertuah lah, sebab at first masa saya tanya saya, you pergi bidung ke? Bidung? Apa tu? Tak tahu? Tak tahu? So I memang tak terfikir I akan dipilih atau dipanggil untuk ganti lah. So sangat-sangat thankful for this trip. I memang dah expect for the worst lah. Tapi sampai sini I rasa okay lah, at least ada katil, tandas dalam bilik, makan pun sedap-sedap, tak pernah lapar. I memang kata this is the most relaxed trip, most relaxed team building. Sebab main 2 minit, break 10 minit. Macam bukan baru nak start main ke? Break 10 minit, makan lagi. And then group 2, I dalam group 2, so I'm very happy in group 2 sebab dapat jumpa lah muka-muka yang tak pernah jumpa. Walaupun saya ada pergi meeting dalaman, tapi biasa meeting dalaman pun that few faces je lah. Ramai yang tak pernah jumpa. BPP pun saya tak pernah, BPF pun tak pernah. Ramai yang pun cakap tak pernah jumpa saya. So mungkin sebab saya selalu duduk dalam Bukit Tok. So lepas ni kalau jumpa-jumpa, so say hi, bye-bye. I think it's a good event to get close to each other. So ada yang roommate, ada yang housemate kan. So next time kalau jumpa, tolong bertegur lah, sebab saya ni memory saya kurang sikit. I boleh jam muka tapi tak berapa boleh ingat nama. That's all lah rasanya. Dan very happy to know the history about this island. Sebab sebelum saya datang, sebab tak pernah dengar bidung kan, so cepat-cepat Google, tahu dia dekat Terengganu. Second thing I know about is it is a Vietnamese refugees island, and actually I have a few refugees friend which is now under UNHCR juga. I think their life is better than the Vietnamese those days. Tapi rasa lah when I look at all the pictures and the places, I boleh rasa macam mana refugees punya kesusahan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Nama saya Azimah binti Mama Amben, DPJ cawangan penilaian projek dan pengantar kita. Saya baru sahaja join DPJ KKR bulan 11 tahun lepas. Jadi
jadi saya tak tahu nak cakap banyak lah. Tapi saya last few weeks saya macam terfikir, saya macam KKR ni tak ada away day ke kan? Sebab macam last 3 years bila saya dekat Petronas Jaya Gali, saya macam every year akan ada away day dengan colleagues. So saya cakap KKR ni tak ada away day ke? Dan tiba-tiba dapat email suruh pergi khusus ni. So macam menarik. So bila dapat khusus saya cakap cabaran ni saya kena tinggalkan anak saya kecil lagi 2 tahun. So saya tanya husband saya, boleh ke saya nak pergi khusus kat sini kan? So husband saya cakap, awak berhenti je lah kerja, saya boleh saran awak. So macam so selepas pujuk-pujuk alhamdulillah dapat pergi juga. So I'm very thankful to Datuk Bat sebab bagi peluang pada saya, because saya sebenarnya dah 3 tahun tak bekerja, unemployed, jaga anak. So very eye-opening lah untuk menghadiri khusus macam ni. Saya dapat kenal dengan orang, komunikasi dengan orang. Saya rasa macam dah berkarat otak saya dah 3 tahun tak bekerja kan. So it's very good lah, a very good opportunity for me. I think that's all. Terima kasih. So last but not least, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Bat kerana memberi kepercayaan kepada kami, dan juga kepada Tuan SUB kerana dapat hadir sama, memberi semangat kepada kami semua, dan pihak Awustia. Last, Datuk, saya rasa I'm speaking on behalf of BJ. I will guarantee you when we come back, kami akan lebih kuat makan. Terima kasih.